ke Mesir belajar perubatan. Bukan Mesirlah sakit dalam mana-mana pun, tapi bermusafir. Tak keluar belajar. Baik. Jadi kesimpulan dekat sini, ana buat kesimpulan je supaya nak mudah. Safar wajib, pendapat pertama mesti kena ada mahram. Suami ataupun mahram dia. Dia mesti kena ada zil mahram. Yang kedua ialah dia kalau tak ada mahram, kalau tak ada mahram, maka dia boleh menggunakan perempuan yang sikah. Yang ketiga ialah tidak dapat juga mesti kena ada mahram. Okey, anda ulang balik. Tak, sebab tak ada dalam ni. Satu ialah dia mesti kena pakai mahram, suami ataupun mahram dia. Yang kedua, kalau tak ada suami dengan mahram dia, dia pakai perempuan yang sikah. Yang ketiga ialah jalan itu aman. Jalan itu aman. Syarat dia mesti aman. Itu tiga. Tak. Kalau pendapat ulama tadi empat, tapi nak diringkaskan bahawasanya tiga ni. Hukum kalau safar wajib. Baik. Itu berkaitan dengan safar wajib. Baik. Jadi bila mana kita seseorang yang nak pergi ke haji ataupun dia nak menuntut ilmu ke sini, maka dia ada tiga pendapat tadi. Jadi kalau menggunakan pendapat yang mengatakan mesti kena ada mahram, maka tak boleh perempuan mana-mana pun bermusafir keluar daripada kawasan dia. Itu yang pertama. Yang kedua ialah mahram tak ada, guna perempuan yang sikah. Jadi maksudnya kalau kita datang ke Mesir ini dengan satu kumpulan, contoh datang dengan, ada yang datang dengan gig lah apalah kan, satu kumpulan ramai, maka dikira sebagai satu kumpulan yang sikah datang. Okey, selesai. Yang ketiga ialah mesti syarat dia aman. Apa maksud aman? Yang dimaksudkan dengan aman itu ialah kalau dia musafir memang hukum tak ada kemudaratan. Maksud selamat daripada pencuri dan sebagainya. Ataupun kata pendapat Dr. Yusuf Al-Qardawi, tak disebut dah, Pakcik Yusuf. Pakcik Yusuf kata kalau saya sama, yang dikatakan aman ini, dia menaiki satu kenderaan yang ada hari ini. Contohnya kapal terbang, kereta api, itu dikira sebagai aman. Tetapi tidak dikatakan kepada trengko dan juga kereta. Sebab kereta dengan trengko ni kecil, macam-macam boleh jadi. Tapi kalau kapal terbang oleh kerana ramai, maka dikatakan di situ aman untuk dia bermusafir. Baik, itu selesai. Itu berkaitan dengan safar wajib. Baik. Berkaitan dengan safar harus, musafir bersama orang. Okey, safar harus ialah orang yang mana dia nak bermusafir untuk saja-saja, haruslah. Bermusafir saja-saja hukum dia harus. Sebab apa nak pergi ke Turki? Saja nak tengok keadaan Turki. Nampak macam lawa. Jadi hukum dia bermusafir itu, hukum dia adalah harus. Maka dalam masalah ini ada beberapa pendapat ulama yang mereka berbincangkan, antaranya ialah berkaitan dengan safar harus. Safar harus ini kebanyakan para ulama mengatakan wajib kena ada mahram. Beza dengan hak yang haji tadi. Kalau haji tadi boleh lagi perempuan yang sikah ataupun syarat dia aman. Tapi kalau tak silap mana, kerajaan Saudi dia tetap tak bagi juga wanita pergi menunaikan haji kalau tak ada mahram. Tapi ini nak cerita berkaitan dengan hukum lah. Kerajaan Arab Saudi nak bagi hukum itu pulang. Baik. Jadi jumhur ulama mengatakan perempuan yang safar harus, dia mesti kena pakai mahram sebab berkaitan dengan ada hadis-hadis dan juga dalil-dalil yang sahih. Baik. Banyak sini ada pena tak nak baca, takut serabut. Baik. Okey, sekarang kita pergi kepada apakah hujah ataupun dalil yang mengatakan wajib bermusafir bersama dengan mahram. Yang kita sebut perempuan ni kalau dia nak musafir wajib kena ada mahram. Apakah dalil dia? Baik, dalil dia yang pertama ialah mereka berdalilkan dengan umum hadis, iaitu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali seorang lelaki berkhalwat ataupun berdua-duaan dengan seorang wanita, dan janganlah sekali-kali seorang wanita berpergian, yakni bermusafir
kecuali bersama mahramnya. Lalu ada seorang laki-laki yang bangkit dan berkata, wahai Rasulullah, aku telah mendaftarkan diri aku untuk mengikuti perang, tetapi isteri aku ni nak menunaikan haji. Maka beliau bersabda, Rasulullah SAW pun bersabda, tunaikanlah haji bersama isteri. Baik. Dalam hadis ni jelas mengatakan bahawasanya orang perempuan kalau dia nak pergi bermusafir, kata Rasulullah, mesti kena ada mahram. Sebab Rasulullah kata jangan sekali-kali perempuan yang nak bermusafir tidak menggunakan yang tidak mahram, tak ada mahram. Okey. Kemudian sahabat tanya pula, wahai Rasulullah, aku ni dah daftar nak pegang dah, tapi isteri aku ni nak pergi ke haji. Isteri dia nak pergi haji, maka mesti kena ada mahram. Jadi kata Rasulullah, ikut isteri kan. Nak kata dia dah daftar nak pergi perang, nak kata wajibnya seorang yang bermusafir itu, orang perempuan kena musafir itu kena ada mahram. Sehingga kan sahabat tadi nak pergi jihad pun Rasulullah kata tak apa, teman isteri kamu pergi haji. Nampak? Itu hadis yang mengatakan bahawasanya wajib orang perempuan kalau nak bermusafir mesti kena ada mahram. Baik. Kemudian apakah dalil yang mengatakan tidak wajib bermusafir bersama dengan mahram? Tadi kita dah belajar berkaitan dengan para pendapat ulama. Ada yang kata kena ada mahram, ada yang kata boleh perempuan sikoh, ada yang kata syarat aman. Apa dalil dia pun? Yang ni pun ada dalil. Dalil dia apa? Dalil dia ialah dalam satu hadis Rasulullah SAW sebut kepada Adi bin Hatim bahawa Nabi SAW bersabda, seandainya kamu diberi umur yang panjang, kamu pasti akan melihat seorang wanita yang menaiki kenderaan berjalan dari Al-Hirrah. Hirrah ni Iraq, satu tempat yang di Iraq, hingga melakukan tawaf di Kaabah. Maksudnya kamu akan melihat orang wanita menunggang kenderaan daripada Iraq ke kota Mekah tanpa rasa takut, kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bila mana di situ ulama pun mengambil istinbat daripada hadis tadi bahawasanya yang diharamkan orang perempuan bermusafir berseorangan kerana tidak aman. Sebab tu kena ada mahram. Tetapi kalau keadaan tadi menjadi aman, maka tak perlu dah mahram. Tak, sebab dalam kaedah fiqh Ustaz Fakrul Ajar kat Mansurah, iza taghayyurul illah taghayyurul hukm. Kalau berubah illah sebab, maka berubahlah sesuatu hukum tadi. Dan asal-asal tadi hukum haram bagi wanita untuk bermusafir tanpa mahram, hukum dia haram. Tetapi sebab apa? Sebab illah dia kerana tak selamat. Jadi bila mana sampai satu keadaan, kata Rasulullah, perempuan boleh bermusafir daripada Iraq ke Mekah dengan tanpa rasa takut, melainkan hanya takut kepada Allah. Maksudnya aman sungguh lah. Orang perempuan jalan seorang-seorang pun tak rasa takut, sebab menjadi aman. Baik. Itu antara hadis. Baik. Okey, itu hadis apa? Antara dalil yang mengatakan bahawasanya mesti kena ada. Baik. Dalil ni banyak, tapi anda ambil sikit saja berdasarkan hadis. Dalil kawaid fiqhiyah dan sebagainya banyak dalam ni. Jadi anda tak nak baca semua tu. Jadi anda nak sebut bahawasanya, okey, kita bincang-bincang benda ni nak bagi tahu bahawasanya syariat Islam ni dia jaga sungguh wanita. Sebab itu kalau nak pergi bermusafir mesti kena ada mahram. Okey, baik. Daripada apa yang kita bincangkan tadi, kesimpulan yang kita boleh buat ialah kalau kita lihat pada zaman hari ini, Dr. Yusuf Al-Qaradawi pun Pak Cik Yusuf. Memang susah nak tukar istilah. Baik, Pak Cik Yusuf, bila Pak Cik Yusuf dia buat kesimpulan bahawasanya pada zaman hari ini bila mana kesukaran untuk mendapatkan mahram untuk bermusafir, maka boleh untuk wanita bermusafir walaupun tak ada mahram dengan syarat aman. Tetapi para ulama meletakkan di garis syarat panduan dia kena ada. Bukan hanya mengatakan boleh dengan tanpa syarat. Tak, ada syarat-syarat. Dan syaratnya kita sebut dah tadi, mesti kena minta izin wali, kemudian syarat dia tu aman, tak mengabaikan tanggungjawab, benda-benda tadi lah kita dah sebut. Jadi kena mematuhi syarat-syarat tadi. Baik. Aman tadi tu mesti kena ni lah. Maksudnya kalau kapal terbang, dia kira aman. Tapi sekarang tak aman lah. Dah, takut hilang. Okey.
Jadi nak katanya bahawasanya wanita ni bila mana Allah Ta'ala dia sebut dalam Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki ini dia pelindung kepada orang-orang perempuan. Baik. Bila mana wanita ini dia sifat dia lemah, Allah Ta'ala memang ciptakan dia macam itu. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan orang lelaki kuat. Sebab kalau orang lelaki pun lemah kan masalah. Kan? Okey. Jadi Allah Ta'ala cipta perempuan lemah, lelaki kuat untuk saling perlu memerlukan, saling tolong menolong. Tak. Tapi bukan saling kapal menggapalkan. Itu tak ada. Tapi saling tolong menolong. Baik. Jadi tugas orang lelaki ni dia kena jaga orang perempuan. Tak. Sebab itu Rasulullah SAW sebelum mana masa khutbah terakhirnya dia sebut supaya kepada kaum-kaum lelaki supaya peliharalah wanita. Tak, peliharalah wanita. Baik. Jadi nak sebut dekat sini bahawasanya sebab itu kalau kita tengoklah berkaitan dengan sistem musyrik. Contohnya, kenapa diwujudkan sistem musyrik? Sebab nak menjaga, orang kata nak menjaga wanita tersebut. Nak menjaga wanita tersebut. Tak. Sebab itu musyrik kita tak letak perempuan. Musyrik letak lelaki. Sebab tugas lelaki itu nak melindungi wanita. Maka bila mana nak keluar, maka dia kena ada musyrik. Jadi anda nak sebut bahawasanya apa yang hukum-hukum yang kita bincangkan tadi, sebaik-baiknya kita bermusafir mesti kena ada mahram. Itu dia punya cara. Kalau tak jumpa mahram, baru boleh bermusafir, tapi dengan syarat aman walaupun tak ada mahram. Baik. Jadi itu musafir. Orang perempuan nak keluar ke rumah juga, sekiranya keadaan tidak aman, dia tak boleh nak keluar rumah sebab keadaan itu tidak aman. Okay, jadi orang perempuan kalau dia nak keluar daripada rumah, contohnya di bumi Mesir ni, kita boleh nak kata aman tak aman, nak kata aman pun tak juga. Sebab kalau kita tengok kajian Hizbah ataupun Jaksi, dia ada sebut berkaitan dengan kes-kes yang berlaku. Mansurah pun ada, Tontoh pun ada, Kahirah pun ada, semua tempat ada. Berkaitan dengan kena ragut, berkaitan dengan gangguan seksual, berkaitan dengan macam-macam lah. Ada yang dah kena rokok dan sebagainya. Jadi benda-benda yang macam ni menyebabkan adanya sistem musyrik. Musyrik apa? Maksudnya pengawal ataupun pengawasan. Jadi bukan kata orang lelaki tu kena mengawal, Pak Gad kan. Musyrik ni satu sistem yang dibuat. Sistem ni satu benda nak sebut bukanlah sistem yang direka oleh mana-mana persatuan di atas muka bumi ni, tak. Tapi sistem musyrik telah disyariatkan sejak daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia punya bukti kisah dia? Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menawan kota yang ditakbir oleh Adi bin Hatim sebelum dia masuk Islam. Sahabat Adi bin Hatim ni nama sahabat. Okey. Sebelum dia masuk Islam, dia ada satu tempat yang dia jajah, tempat yang dia perintah. Maka pada zaman itu bila mana Rasulullah minta dia masuk Islam, dia tak nak, maka Rasulullah pergi ambil tempat tu tadi. Maka Adi bin Hatim pun lari daripada kawasan dia, dan adik dia tadi, adik perempuan dia menjadi tawanan perang. Jadi bila mana dalam keadaan itu tiba-tiba adik Adi bin Hatim jumpa dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku nak pergi jumpa abang aku. Jadi Rasulullah ni dia tahu Adi bin Hatim dia akan masuk Islam. Jadi dia pun membenarkan adik perempuan Adi bin Hatim ni pergi jumpa abang dia. Abang dia lagi di satu tempat, anda tak ingat nama tempat tu, tapi jauh lah. Tapi Nabi kata boleh, kamu boleh berjumpa dengan abang kamu dengan syarat mesti kena ada seorang lelaki yang menemani kamu. Itulah dikatakan sistem musyrik. Bila perempuan nak keluar daripada rumah, maka Rasulullah kata itu perempuan masa itu tak masuk Islam lagi. Perempuan yang kafir pun Rasulullah jaga, apatah lagi orang perempuan yang Islam. Nampak? Jadi bila ada sistem musyrik ni menunjukkan bahawasanya syariat take care pada orang perempuan. Sebab itu perempuan dia kena rasa seronok. Ada musyrik, dia pun take care kita. Okey. Jadi nak sebut bahawasanya sistem musyrik bukanlah sistem yang baru berlaku pada hari ini, tak. Tapi sejak zaman Nabi Muhammad lagi Rasulullah dah bagi dah. Kalau perempuan nak keluar daripada rumah,
mesti kena ada orang yang teman dia. Baik. Kemudian satu lagi berkaitan dengan, kalau kita tengok horor berkaitan dengan jaksi ataupun hizbah, sepatutnya perempuan ni tak dibenarkan keluar waktu malam. Itu al-aslu dia. Maksudnya apa? Wanita, perempuan tak boleh keluar waktu malam. Kita pun kata jaksi dengan hizbah ni bawa keluar pandai-pandai mereka. Mereka tak boleh nak keluar malam. Sebab apa? Bukan kita buat tu sebab tengok perempuan geram, tak payahlah keluar malam. Bukan macam itu. Tapi ada dalil. Kalau antum tengok dalam surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi supaya berlindung daripada kejahatan malam semasa dia berlabuh. Betul. Cuba tengok dalam surah Al-Falaq. Sebab apa? Waktu malam ini waktu yang Allah sendiri sebut dalam Al-Quran kejahatan malam. Maksudnya malam ni bukan malam tu jahat, tapi waktu malam itulah waktu orang jahat beroperasi. Betul. Orang mencuri siang dengan malam mana banyak? Orang curi waktu malam. Orang sehingga kan orang yang nak melakukan sihir dia buat pada waktu malam. Sebab itu dalam surah Al-Falaq, surah Al-Falaq diturunkan pada waktu malam ketika mana Rasulullah SAW disihir. Okay. Jadi bila mana ayat tadi, ayat Qul a'udzu billahi dengan Al-Falaq diturunkan ketika Rasulullah SAW kena sihir pada waktu malam. Jadi dibaca dengan ayat-ayat tadi, maka sihir tadi pun terbuka satu demi satu. Rasulullah dia kena sihir simpulan benang. Simpulan benang ke simpulan rambut? Tak pasti. Tapi sihir tu sihir kuat lah. Sehingga kan Rasulullah terkesan dengan sihir tadi. Sehingga kan Rasulullah dia rasa benda yang dia tak buat tapi dia rasa buat. Macam tu, sihir tu. Sehinggalah Jibril AS turun, kemudian dia ajarkan berkaitan dengan Al-Quran tadi. Surah Qul a'udzu falaq dan juga Qul a'udzu bin nas. Nak sebut malam ni cukup bahaya. Sehingga kan waktu malam inilah ada dalam satu hadis Rasulullah kata, tutuplah makanan kamu di waktu malam, kerana waktu malam ini waktu turunnya bala. Bala tu maksudnya penyakit. Sebab tu makanan yang tak ditutup waktu malam boleh jadi penyakit. Sebab tu Rasulullah suruh tutup makanan waktu malam. Jadi nak sebut waktu malam adalah waktu yang Allah Ta'ala sendiri sebut bahawasanya orang jahat kalau dia nak beroperasi waktu malam. Kerana kegelapan malam tadi menjadi dia boleh menutup kejahatan orang-orang musuh-musuh ni. Dia nak merompak ataupun dia nak buat benda-benda, dia akan menyogok waktu malam. Sebab itulah diletakkan bahawasanya wanita tak boleh nak keluar pada waktu malam, melainkan terdesak baru pakai musyrik. Barulah ikhwah ni tak letih. Kalau asyik keluar malam dia jenuh, ikhwah nak kena jadi musyrik. Jadi jalan yang terbaiknya kita ikut bagaimana syariat sebut. Jangan keluar waktu malam, melainkan ada keperluan ataupun terpaksa. Maka masa tu keluar, panggillah musyrik. Nampak? Jadi nak sebut bahawasanya keluar waktu malam ni tak baik. Sebab boleh berlaku macam-macam. Sebab nak sebutnya malam ni benda orang yang jahat ni dia menjadi advantage kepada orang jahat. Bukan kata orang, jin pun aktif waktu malam. Jin pun aktif waktu malam. Okey. Lagi kita buka sesi soal jawab. Baik. Jadi nak sebut perempuan tak boleh keluar waktu malam sebab apa? Sebab malam itu tempat-tempat orang buat jahat. Sebab tu Syekh Anas sendiri sebut pun, kalau nak merawat orang sakit, cuba merawat waktu siang, jangan merawat waktu malam. Sebab apa? Sebab waktu siang ni dia lemah sikit. Bila waktu malam dia kuat. Sebab kalau tengok tok rumah ni pun, kalau dia nak buat kerja, dia tak buat waktu siang. Tengah-tengah hari buta tu dia pergi perasat kemian, dia tak buat di situ. Dia buat tengah-tengah malam. Kan kalau tidak, dia pergi ambil perasat kemian, pergi duduk pula dekat batang pokok pisang, kan orang kata gila. Jadi dia buat waktu malam. Jadi nak kata waktu malam adalah waktu yang paling sesuai nak buat jahat.
Tak. Jadi sebab itu tak boleh nak keluar malam. Jadi mana-mana wanita ataupun siapa-siapa pun jangan keluar malam melainkan keperluan. Bila dah ada keperluan, mestilah kena pakai musyrik. Baik, selesai. Jadi nak sebut sistem musyrik adalah sistem yang dibuat itu bukan pandai-pandai, tapi berdasarkan dalil dan juga keperluan maslahah kepada seluruh masyarakat. Ya. Jadi ikhwah pun bila dah kata ada sistem musyrik, jangan malas pula jadi musyrik. Sebab apa yang nak menjayakan musyrik adalah ikhwah. Jadi nak sebut setiap perkara amal ibadah yang kita laksanakan itu dapat pahala. Jadi jangan kita rasa musyrik ni, jangan rasa buang masa. Nak buat telefon pergi teman, bawa ustaz kita pergi ke situ, ustaz kita pergi ke situ. Dah rasa macam dah lah. Habis-habis tu dah. Terima kasih je. Contohlah. Dah jadi musyrik dah. Dah lah jalan lah. Terima kasih. Dalam hati pun terima kasih je. Walaupun tak dapat, walaupun terima kasih je, tetapi antum dapat pahala sepanjang perjalanan. Sebab apa? Sebab mengawasi wanita, kerana itu yang disyariatkan dan diperintahkan oleh agama. Buat itu pun adalah perkara ibadah. Jangan kita rasa buat tu kerana ikut peraturan perbuatan Syarah Mansurah. Rugi ya. Buat apa jadi musyrik? Perbuatan suruh. Rugi ya. Tak betul ni. Tetapi biar kita buat, kenapa jadi musyrik? Sebab Allah dan Rasul tunjuk cara ni, aku buat. Nabi buat sistem musyrik ni, maka aku buatlah. Maka kita dapat ganjaran pahala kita buat ibadah. Nampak? Baik. Jadi yang rasa cukup sekadar tu untuk berkaitan dengan safar mar'ah dan juga musyrik. Dah. Okey. Apa kaitan dengan musyrik ni? Sebab dengan safar mar'ah, sebab keluar rumah lah. Baik. Jadi siapa-siapa yang ada soalan boleh tanyalah. Buka sesi soalan jawab lah. Ya. Jadi apa hukumnya perempuan yang keluar untuk bekerja yang mana bekerja itu macam bertentangan macam berapa. Baik. Bila mana disebutkan syarat bahawasanya perempuan kalau dia nak keluar bermusafir yang tidak menyalahi fitrah, contohnya tak jadi kontraktor kan. Jadi apa hukum kalau perempuan tu dia keluar juga tetapi dia jadi kontraktor ataupun jadi askar, jadi bomber dan sebagainya lah. Baik. Dalam masalah ini kalau nak sebut hukum mana tak boleh sebut, tapi nak sebut yang lebih baiknya jangan buat. Dah, contohnya boleh tak wanita nak jadi askar apa dan sebagainya. Kalau askar ataupun bomber ni dia bukannya orang kata kerja keras macam kontraktor tu. Sebab askar dengan bomber, contohnya perempuan dengan lelaki dia ada sepatutnya sistem askar, perempuan dia ada bahagian dia. Contohnya